Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أنني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan daripada Abi Burdah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Burdah ni dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in. Dia wafat tahun 104 Hijrah. Dia kata awsa Abu Musa hina hadarahul maut. Dia kata bapa dia iaitu Abu Musa. Abu Musa ni gelaran, nama dia Abdullah bin Qais. Bapa dia sahabat Nabi. Kata Abu Burdah, dia kata bapa dia Abu Musa ada pesan dekat dia. Kata bapa dia, izan talaqtum bi janazati. Waktu tu bapa dia tengah sakit nak mati. So bapa dia pesan kepada dia. Bapa dia kata esok kalau bapa mati, masa hampa nak hantar mayat bapa pi ke kubur, fa asri'ul masya. Pak dia kata masa usung tu cepat-cepat, tak mau lambat-lambat. Tuan cuba tengok orang baik-baik ni macam mana. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini saya baca dah berpuluh kali di banyak tempat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata iza wudi'at
al-janazah. Apabila orang ambil mayat buah atas pengusung, fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, orang pakat-pakat usung dulu lah, semua van mayat dulu, mayat usung. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apabila satu mayat diusung, dah duduk dah di atas bau orang-orang yang usung, fa in kanat salihah, Nabi kata kalau yang mati itu orang baik, orang saleh, qalat qaddimuni qaddimuni. Banyak kali kita baca hadis ni. Kalau orang yang mati itu orang saleh, orang yang baik-baik, bila mayat dia duduk atas pengusung aja, dia bercakap, mayat tu bercakap. Mayat ni kata apa? Qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepat, cepat bawa aku pergi ke kubur. Tak mau lambat-lambat. Selesai mandi, selesai kapan, cepat-cepat. Tak mau lagi dah duduk atas tu lagu Fatihah, bos langkah dulu, Fatihah, bos langkah dulu, Fatihah, baru bos banyak langkah. Tak mau dah. Kalau sekiranya orang yang mati tu, orang yang baik-baik, dia bercakap, dia kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepat bawa aku pergi ke kubur. Ni apa duk buang masa dengan macam-macam, duk doa lagi, doa. Nabi tak suruh. Wa in kanat ghaira salihah, kalau orang yang mati itu bukan orang yang baik-baik, orang yang bermasalah, bila mayat dia diusung, qalat, dia kata wailaha ya wailaha, dia kata celaka hampa ni. Mayat yang duduk ada atas pengusung tu, dia kata, mayat tu kata, dia kata ya wailaha, celaka hampa ni. Dia kata aina yazhabuna biha, nak bawa aku pergi mana? Dia kata. Kata Nabi SAW, yasma'u sawtaha kullu syai'. Nabi kata suara mayat duk bercakap di atas pengusung tu, semua makhluk Allah dengar. Illa al-insan, melainkan manusia Allah tak bagi dengar. Kucing nak duk lalu kok tu pun dengar, kambing, lembu, kerbau hak duk ada kok jalan pun dengar. Manusia Allah hijab telinga dia, dia tak dengar mayat duk bercakap. Kata Nabi SAW, walau sami'ahal insan la sa'iqa. Nabi kata kalaulah Allah bagi manusia dengar suara mayat ni, la sa'iqa, garanti pengsan. Tuan-tuan, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, balik kepada hadis mula tadi. Abu Musa dia pesan kepada anak dia Abu Burdah, waktu dia tengah duk sakit tenat, dia pesan dekat anak dia. Dia kata kalau takdir ayah mati, bila orang dah mula dah usung mayat bapa nak bawa pergi tanam, fa asri'ul masya, suruh orang yang usung ni jalan laju-laju. Fa asri', sari', sur'ah. Orang Arab kalau dia nak suruh kita cepat, dia kata apa? Ya Muhammad sur'ah, dia kata. Ya Muhammad bi sur'ah. Sur'ah tu makna dia apa? Cepat. Abu Musa kata ke anak dia, dekat Abu Burdah, dia kata kalau bapa mati, dia kata orang usung mayat bapa ni, suruh depa langkah cepat-cepat, dia kata. Wala yattabi'uni mujammar. Tolong, dia kata, bapa pesan dekat hang, masa bawa mayat bapa pergi ke kubur, bapa tak mau ada perasap-perasap kemian ni semua, bapa tak mau. Mujammar, mujammar ni bara yang duk bubuh wangi.
Tak kira alat kemian ke, setanggi ke apa ke, gaharu ke apa. Dia pesan, dia kata no, masa bapa diusung ke kubur, tak mau bawa ni perasap-perasap ni, tak mau. Dia kata, wala taj'alu fi lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab. Masa bapa masuk liang, dia kata bapa tak mau ada keranda-keranda semua. Bapa mau lahat. Lahat maksud dia apa tuan-tuan? Kain kapan aja masuk pergi. Bapa tak mau ada halangan di antara bapa dengan turab, dengan tanah. Bapa tak mau. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita hari Nabi wafat. Bila Nabi wafat ni, sahabat-sahabat bincang jenazah Nabi ni nak pakai lahat ataupun nak pakai keranda. Bincang. Sahabat pun tak tahu macam mana nak buat. Ada di kalangan sahabat tu yang urus cara lahat, ada yang urus cara ada pakai papan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang menguruskan secara lahat sampai dulu. Maka jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan secara lahat. Tidak ada papan keranda. Abu Musa pesan dekat anak dia, dia kata bapa esok, dia kata tanam, bapa tak mau. Ada benda yang menghalang di antara bapa dengan tanah. Bapa nak bapa dikebumikan secara lahat, mayat bungkus dalam kain kapan, pergi tanam. Wala taj'alu ala qabri binaan. Dia kata bapa pesan dekat hang, esok dah bapa mati, tak mau ada sebarang binaan dibuat di atas kubur bapa. No, dia kata. Hang anak bapa pesan dekat hang, tak mau main esok kubur bapa, esok piduk penaik batu marmar, esok piduk penaik binaan, esok bapa tak mau yang ni semua. Bapa mau simple aja. Dan macam itulah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah kubur yang ada di Baqi' di Madinah dan juga di Ma'lah di Makkah. Tidak ada sebarang binaan di atas dia. Wa ushidukum annani bari'un min kulli haliqah wa saliqah wa khariqah. Dia kata make sure masa mayat bapa diusung tu tidak ada tiga perempuan ini. Satu apa dia? Haliqah, jenis perempuan yang apabila ditimpa musibah piduk cukur rambut, piduk tunjuk protes atas musibah yang menimpa. Yang ni amalan jahiliah. Hari ni pun ada lagi. Bila ditimpa musibah, dia tunjuk dia punya protes tu, dia punya frustrated tu, dia punya kecewa dia dengan apa yang menimpa ni. Dia buang rambut, dia cukur rambut. Wasaliqah, orang yang apabila ditimpa musibah meraung, meratuih. Habislah, ayah dah tak ada dah. Habislah, laki aku dah tak ada dah. Habislah, habis. Mulut meratuih. Abu Musa kata, tolong, dia kata pastikan masa mayat ayah dibawa tu tak mau ada jenis macam-macam ni. Wa khariqah, dan tak mau ada hak jenis lagu nak teriak, lagu nak koyak baju. Ada, sampai hari ni pun ada. Dengar-dengar kata bapa dia mati, dengar-dengar kata laki dia mati, dia keriau, dia unyai rambut, kain kelumbung dia ambil buang, rambut dia unyai jadi macam rambut orang gila, dia tarik baju putih butang, nak tunjuk sedih. Ini berlaku pada zaman jahiliah dulu. Dan sahabat Nabi yang reti, yang ada ilmu, dia pesan tinggal ke anak dia, kalau bapa mati, yang ni semua tak mau doa dah. Qalu, bila anak dia Abu Burdah cerita benda ni dekat sahabat-sahabat lain ni, dia cerita kata bapa aku ni hari tu dia duk pesan dekat aku masa dia sakit nak mati, dia pesan dekat aku benda-benda ni semua. Apa tahu apa dia kata? Bila dia duk pesan tu, ada sahabat lain duk ada. Dia pun tanya bapa aku. Dia pun kata, awas sami'ta fihi syai'a. Dia pun kata, wahai Abu Musa,
Ni yang hang duk pesan macam-macam ni, adakah hang dengar benda ni daripada siapa-siapa? Adakah siapa-siapa bagi tahu dekat hang ni apa yang hang duk sebut tadi ni? Kalau mati mayat suruh segera bawa pergi ke kubur, tak mau lambat-lambat. Kalau mati tak mau iringi mayat ini dengan mujammar, dengan perasak kemian dan sebagainya. Kalau mati esok tak mau pakai mau lahat saja, mau dia dengan kain kapan saja masuk dalam kubur. Kalau mati esok tak mau ada binaan di atas kubur tempat dia ditanam. Kalau dia mati esok, dia tak mau ni ada orang-orang perempuan hak jenis bila ditimpa musibah ni nak runyah rambut, nak rentak baju, nak cukur rambut, nak tunjuk protes, tak mau. Ni yang duk pesan-pesan ni semua ni, hang ada dengar daripada siapa-siapa ke? Dia tanya Abu Musa. Kata Abu Musa, dia kata na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Yes, dia kata benda ni aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yang aku pesan tinggal ni Nabi suruh macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam Ahmad dan hadis itu hadis hasan. Ulama-ulama hadis yang kemudian seperti Al-Albani, seperti Syuaib Al-Arnaut sepakat mengatakan itu hadis hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bila jadi tiga benda ni baru nak beriman tak ada guna. Nabi kata tiga benda ni jangan sampai jadi. Jadi tiga benda ni baru kita kelupuk nak beriman, nak jadi orang baik, nak ikut agama, it's too late already. Lewat dah, tak boleh buat apa dah. Nabi kata. Apa dia? Yang pertama, tulu'i syamsi min maghribiha. Matahari naik ke barat. Matahari duk naik ke timur, tak apa lagi. Kita boleh bertaubat, kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran, kita boleh buat semua kebaikan yang Nabi suruh buat, kita boleh buat. Matahari terbit ke belah barat, tak payah buat apa dah. Pintu taubat pun sudah ditutup, baru nak beriman sudah tidak diterima. Yang kedua, wad dajjal. Bila keluar main dajjal, terus buat apa dah? Sudah terlewat. Yang ketiga, wadabbatul ardi. Keluar satu jenis makhluk daripada muka bumi. Yang ni ulama macam-macam cerita. Cerita ni sampai kepada sebahagian ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada berpendapat dabbatul ardi, menatang ni dia akan keluar daripada istana, daripada bukit Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais tu yang ada istana raja sebelah Masjidil Haram tu. Bukit tu dia panggil Jabal Abi Qubais. Sebahagian ulama hadis kata dia akan keluar daripada bukit itu. Wallahu a'lam. Ada kata dia akan keluar daripada bukit di antara bukit Safa ataupun bukit Marwah. Tapi ceritanya dabbatul ardi, sebahagian besar ulama kata dia terbit mula di Makkah. Benda-benda ni dia menjadi alamatul kubra, dia menjadi alamat-alamat besar kiamat.
Bila mai benda ni, tidak ada lagi taubat kepada manusia. Bagi orang yang belum Islam, tidak ada lagi cerita masuk Islam. Bagi orang yang tak beriman, tidak diterima lagi iman pada ketika itu. Siapa kata? Nabi SAW kata di dalam hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain dia kata tuqbalu taubatul abdi ma lam yablugh al-ghargharah, atau kama qal, hadis sahih. Maksud dia, taubat manusia diterima oleh Allah selagi mana nyawa tidak dighargharah. Ni dia panggil ghargharah ni kan ni. Bila orang nak mati, dia menyawa bunyi dia nak habis dah. Tu dia panggil ghargharah. Dalam hadis sahih ni dia kata apa? Apabila satu orang sudah duduk dalam keadaan itu, dalam stage itu, dia menyawa tak macam biasa dah, dia menyawa bunyi mendidih, dia rengkung ni. Pada ketika itu taubat sudah tidak diterima. Pada ketika itu segala benda yang dia buat sudah tutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi orang yang umur panjang, dia tunggu sampai nampak tanda-tanda besar yang disebut tadi. Bagi orang yang mati sebelum dia mai tanda-tanda besar kiamat, dia boleh bertaubat selagi nyawa dia tidak dighargharah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, jangan banyak gelak. Dhahik, gelak berdekah-dekah ni. Pasal apa? Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Nabi kata gelak yang terlampau sangat ni hati mati. Penyakit kita lah ni. Penyakit kita apa? Mesyuarat jawatan kuasa masjid, nak panggil siapa main mengajar, nak panggil siapa main ceramah, nak panggil ustaz jadi pak lawak. Kriteria yang dipilih untuk nak panggil ustaz main ceramah ni, sempena Isra Mi'raj, sempena Ma'al Hijrah, kriteria yang dipilih ni, ustaz ni mesti pak lawak. Sampai agama pun nak lawak lagi. Tak cukup TV dengan macam-macam lawak tu ada dalam TV, tak cukup. Sampai nak bawa main lawak, nak bawa main dalam masjid. Nabi SAW bukan tak bisa melawak, tapi jangan sejam habis dengan lawak. Bila kita nak serius dengan agama, bila kita nak serius, kalau selama-lama masa kita isi dengan lawak sampai habis, benda yang patut serius pun lawak juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai rancangan agama sudah menjadi salah satu channel entertainment. Agama yang sepatutnya memberi kesedaran, yang sepatutnya mencuit keinsafan, yang sepatutnya boleh menggegarkan hati orang apabila dengar, yang sepatutnya orang mai kosong bawa balik ilmu, yang sepatutnya orang mai tak ada kesedaran balik ada kesedaran, tiba-tiba mai sama macam tengok Maharaja lawak dalam TV, sama. The more lawak yang ustaz tu boleh buat, lagi ramai peminat dia. Allahu Akbar. Apa punya bala yang mai kat kita hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama jangan macam tu.
Jangan macam tu. Kita merosakkan nilai baik yang ada dalam agama kita. Kita rosakkan dia. Dan lebih sedih, masjid menjadi ejen merosakkan masyarakat dengan orang-orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ni ambil serius apa yang dibagi tahu oleh Allah, yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat pada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi zikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalb, wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dosa do bercakap banyak kalau tidak ada ingat kepada Allah. Kalau bercakap kita tu tak membawa kepada ingat Allah, dosa bercakap lagi baik. Dalam cakap kita tu masukkan ingat kepada Allah. Kerana banyak cakap tanpa ingat kepada Allah, qaswatun lil qalbi, menyebabkan hati jadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Nabi kata sejauh-jauh manusia daripada Allah adalah manusia yang keras hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya, satu, seriuslah sikit dengan agama. Dengan agama ni serius sikit. Ingat hari mati kita. Tuan, Allahu Akbar. Dalam sebulan ni, dalam 2-3 minggu ni, satu sahabat saya di Bangi, Ustaz Adlan, nama dia Ustaz Adlan Aziz, graduate daripada Al-Bait University Jordan, asal orang Al-Ustaz. Bagus tuan-tuan, umur baru 41. Dia balik daripada Jordan, dia mengajar sekolah, dia buka satu center nama Tirmizi Center. Masya Allah, mengajar free. Dia mengajak free, dia mengajak kita turas ni, dia mengajak ni tafsir Nurul Ihsan, dia mengajak kita turas, dia mengajak. Tapi dia mengajak, kalau dalam kitab turas tu ada riwayat yang maudhu', dan dia bagi tahu. Orang Allahu Akbar, orang baik dia ni, sampai kuliah pengajian dia sahibus samahah, Tuan Guru Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zul Al-Bakri boleh mai duduk dalam kuliah dia. Itu satu recognition, satu Dr. Zul Al-Bakri recognize dia, iktiraf, endorse dia. Saya tanya kawan-kawan, dia kata Masya Allah, dia ni rajul bil ilmi, dia kata berilmu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 41 umur meninggal. Baru ni pegawai Jabatan Agama Islam di Kedah, Ustaz Kamal Ismail, orang baik, orang bagus. Dia terlibat di dalam kursus-kursus untuk guru-guru takmir zon utara. Saya kenal baik dengan dia. 45 umur, subuh mati. Kalau 41, kalau 45, Allah boleh jemput dia balik macam tu. Kita tuan-tuan, banyak sangat lagi ke masa nak bergelak, nak berseronok, nak sampai agama pun kita nak gelak-gelak seronok ni. Allahu Akbar. Kesimpulan pertama, dengan agama ni ambil serius. Jangan ambil agama ni untuk hiburan, jangan. Yang kedua,
Selalulah dengar Al-Quran dan hadis Nabi yang boleh bagi kita ingat Allah. Bukan boleh bagi kita seronok, tapi boleh bagi kita ingat Allah. Kita duduk tu, kita dengar tu, kita dalam pada duduk dengar, dalam pada muhasabah, dalam pada duduk dengar, dalam pada duduk cari tang mana boleh buat correction. Yang ketiga, sedaya upaya kurangkan buat dosa. Kita try kita punya best, sedaya upaya kita. Kalau benda ni benda nak jadi dosa, tak mah. Yang keempat, tingkatkan dan tambahkan amalan baik kita. Improve. Misal kita nanti baca dalam tafsir lagi dia nanti mai benar. Cari mana ruang, mana lagi yang kita boleh improve, Sentiasa ada tuan-tuan. Ruang untuk kita improve, sentiasa ada. Cari ruang itu, isikan dengan amalan-amalan baik. 5, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Saja-saja duduk astagfirullahalazim, saja-saja duduk astagfirullahalazim. Dosa banyak tuan-tuan kita ni. Yang keenam, banyakkan zikrullah dan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Insya-Allah kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita sampai di muka surat 221. Muka surat 221. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Kita sampai ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Itu ayat dia. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya manusia itu dijadikan dia, kelakuan dia halu'a. Bahasa Arab halu'a ni dia campur macam-macam benda. Perkataan halu'a, manusia dijadikan dalam keadaan halu'a. Halu'a ni dia maksud dia macam-macam. Satu, keluh kesah. Manusia ni kalau tak keluh kesah bukan manusia. Yang kata halu'a itu juga dia ada takut. Kalau tak ada takut bukan manusia. Halu'a ni juga ada di dalam dia panik. Dia mudah panik. Panik ni nak terjemah apa? Terjemah dia panik. Panik ni terjemahan Melayu pun dia kata panik. Maksud dia apa? Panik. Dia mudah panik. Bila orang main habaq kat dia, kata, abang, A bin B ni anak abang kah? Dia panik lah. Baru tanya, dia panik lah. Dia tahu pasal apa? Dia abang tadi di tempat kerja, dia naik pangkat. Oh, dia kata, dia panik lah. Padahal orang nak abang berita baik dekat dia, tapi cara main tanya ni, dia ni anak abang kah? Dia panik. Panik itu manusia memang dicipta ada rasa tu. Rasa apa? Mudah panik. Dalam perkataan halu'a itu ada benda ni, ada panik. Fobia ada di dalam halu'a. Fobia ni maksud dia apa? Fobia, dia bukan fobia. Dia fobia ni dia macam ada satu macam trauma, dia ada macam satu, dia macam takut tapi dia fobia. Ada di dalam perkataan halu'a itu. Dan halu'a itu juga serabut. Dia mudah serabut. Sikit serabut, sikit stres manusia. Omeh habang apa sikit dia kata, "Hani yang stres ni, hani yang
Sikit aja hang dah stres dah. Itu manusia. Dicipta manusia ini dengan benda-benda ni. Di dalam dia tu ada benda-benda ni. Dia ada keluh kesah, dia ada serabut, dia ada panik, dia ada hilang punca, dia halu'ah. Siapa bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat 19 surah Al-Ma'arij. Dicipta manusia itu hal keadaan dia halu'ah. Dia ada perasaan-perasaan macam ni. Bahwasanya manusia itu dijadikan dia kelakuannya serba salah. Kaya mulia pun tak kena, miskin hina pun tak kena, itu manusia. Semua tak kena kepada dia. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Itu nak cerita yang kata halu'a tu macam mana? Tuhan kata halu'a itu apabila kena akan dia oleh kejahatan, seperti miskin, seperti papa, seperti ditimpa balak dan sebagainya, dia duka cita. Allah timpakan kepada dia kemiskinan. Elang kritikal kena potong. Elang kritikal kena potong. Dia apalah dah. Dan jadi demotivated, jadi tak mau kerja, jadi tak sonok dah kerja. Jadi pasal apa? Pasal dia diuji dengan pemotongan allowance kritikal. Nampak? Bila diberi manfaat kepada dia, diberi nikmat kepada dia, diberi RM30 kepada dia. Contoh-contoh semasa kritikal kena potong, RM30 masuk. Contoh, dia kata apa di sini? Dia kata, dan apabila diberi kebajikan kepada dia, contohnya diberi kaya, diberi harta, ataupun diberikan kemuliaan kepada dia. Ini contoh. Apa jadi dekat dia? Maka menegah dia akan hak Allah daripadanya. Allah bagi dekat dia kesenangan, Allah bagi dekat dia nikmat, Allah bagi dekat dia RM30 masuk di dalam e-wallet dia. Dia jadi apa? Dia jadi satu orang yang manu'a. Quran kata manu'a, maksudnya apa? Duit banyak, zakat tak mau bayar. Duit banyak, tak mau tolong orang. Duit banyak, tak mau sedekah. Itu dia panggil manu'a. Sifat apa? Sifat kira tak mau nak buat apa yang agama suruh. Allah bagi dia susah, dia protes, dia tak setuju. Allah bagi dekat dia senang, dia tak tahu nak bersyukur dan berterima kasih. Bahkan benda fardu, benda wajib, zakat pun dia tak bayar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah hal kebanyakan manusia. Dia kata kebanyakan, majoriti manusia perangai ini ada. Dia kata. Baik. Sambung ayat tu, dia kata illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan segala mukmin yang sembahyang 5 waktu, yang ada mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun, yakni kekal memelihara akan dia. Itu dia. Orang yang selamat daripada halu'ah ni apa dia? Dia kata nombor 1, orang yang sembahyang. Dia sebut sembahyang ni tuan-tuan very essential, very important di dalam hidup orang Islam. Dia menjadi pilar, dia menjadi tiang seri kepada hidup kita. Hantu saya tunjuk, hantu saya duk potret diri hang sebagai orang yang beragama kalau sekiranya hang tinggal sembahyang. Sembahyang ni penting sehingga dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah meninggalkan sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, tak ada beza dia dengan orang bukan Islam. Beza kita dengan orang bukan Islam apa dia? Kita bila my time sembahyang, kita sembahyang. Itu beza kita dengan orang bukan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tengok di Masjid Seberang Jaya sana, hari Jumaat,
kelang-kelang apa ada di kawasan industrial area di Perai ni, semua bagi time off untuk pergi semayang. Baik bawa ni, main ni semua. Tak semayang bukan sikit. Tak semayang ni bukan sikit saja saya pergi ronda. Tak semayang. Hak langsung tak turun daripada baik buat lah. Duduk atas baik, dia tidur atas bangku baik, dia tidur atas lantai, atas baik, dia tidur. Semayang jemaat, dia tak turun. Pergi dah. Dua ada dah di depan masjid dalam baik, tak turun semayang. Hak turun buat dah. Turun, pergi duduk isyak dalam jamban masjid. Orang duduk semayang, duduk isyak dalam jamban masjid. Tuan boleh pergi bila-bila hari Jumaat, pergi tengok apa yang saya kata. Tak mau semayang. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr summa ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun tarakna hum wa hum yusallun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis cukup strong. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Nabi kata malaikat ada dua shift. Satu malaikat shift malam, jaga shift malam, ada satu malaikat jaga shift siang. Nabi kata, nih malaikat ada jaga kita ni, ada yang dia duty malam, ada yang duty siang. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Dia nak tukar shift ni bila asar dengan subuh. Hak jaga shift malam punya, subuh esok dia nak tukar shift. Masa nak tukar tu, malaikat nak ganti dia main, mereka berjumpa pada time tu. Lepas sembahyang subuh, dia pun keluar shift, hak baru masuk shift. Dia kerja sampai waktu asar, dia shift siang ni. Saat lagi siang, berjumpa pula dengan kawan hak nak ambil shift malam ni. Ia jitami'un, mereka berjumpa di situ di waktu asar. Lepas sembahyang asar, dia pun balik, hak baru main ambil alih pula baca. Siapa cerita ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Sahih ke hadis ni? Hadis ini riwayat Al-Bukhari. That's it. Jangan sampai duk main otak lawak pula duk fikir, malaikat pun main shift juga dah. Allah suruh Nabi habaq kat kita lagu tu. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari ni dia kata apa? Malaikat silih berganti malam dan siang untuk nak jaga kita ni. Dan mereka berjumpa waktu asar dan pada waktu subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian hak jaga shift malam punya ya'ruju, naik pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa report kita. Fayas'aluhum, bila sampai Allah tanya malaikat yang jaga shift malam ni, Allah tanya dia, wa huwa a'lamu bihim. Nampak tuan-tuan hadis tu? Dia kata apa? Sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak tanya malaikat ni pun dia tahu dah, tapi Allah tanya. Pasal apa? Pasal nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan Maha adil. Allah tak payah letak malaikat raqib atid duk jaga kita. Allah tak payah hantar malaikat mukan nakir pergi soal orang dalam kubur. Allah tak payah buat benda ni semua. Allah Tuhan Rabbul Alamin
Tuhan yang maha mengetahui tiap-tiap apa satu benda yang kita buat. Allah tahu, tapi Allah hantar malaikat jaga supaya benda ni esok bercara di padang mahsyar. Malaikat boleh bawa keluar, ini yang kami catat, ini yang kami catat. Allah nak tunjuk keadilan dia kepada kita. Maka bahasa hadis ni dia kata apa? Malaikat yang bertugas shift malam ni, bila subuh esok dia fly pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di depan Allah, Allah tanya kepada malaikat yang jaga shift malam ni, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Dia tak tanya pun dia dah tahu. Tapi Tuhan tanya sebagai formality. Kaifa taraktum ibadi? Tuhan tanya kepada malaikat yang habis shift ni. Tuhan kata, masa hang tinggal hamba aku tadi, apa dia duk buat? Fayaqulun, jawab malaikat ni semua, taraknahum wahum yusallun. Malaikat kata, masa kami tinggal tadi, nak tukar shift tadi, mereka duk semayang. Malaikat kata, mereka duk semayang tadi. Wa atainahum wahum yusallun. Demikianlah saat lagi masuk shift, masuk waktu subuh, mereka duk semayang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semayang ini rupa-rupanya menjadi satu bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang tak semayang, malaikat balik-balik pergi menghadap Allah. Allah kata, masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia duk main judi. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia duk berzina. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia tengah derhaka dekat mak ayah dia. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia tengah duk langgar haram. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Macam mana orang ni di depan Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, menceritakan pentingnya kita ni semayang on time ni. Penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'dan bin Talhah Al-Ya'mari radhiyallahu anhu, kata dia, laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu dullani ala amal yanfa'uni Allahu bih wa yudkhiluni al-jannah, fasakata anhu maliyan, fasakata anni maliyan, summa iltafata ilayya faqala alaika bisujud, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah, atau kama qala. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Ma'dan. Ma'dan ni tabi'in. Dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, dia generasi ketiga. Dia tabi'in. Ma'dan. Dia ni cerita kata satu hari dia berjumpa dengan Sauban. Sauban ni siapa? Sauban ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni, dia ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sauban bin Bajdan, nama dia Sauban. Dia sahabat, dia wafat 54 Hijrah. Ma'dan kata dia jumpa dengan Sauban. Dia tanya Sauban sebagai satu orang khadam Nabi, hari-hari duk jaga Nabi, duk dekat dengan Nabi, duk tengok Nabi, duk dengar apa Nabi kata, maka sudah tentu dia menjadi salah satu daripada tempat tanya orang yang kemudian daripada zaman itu. Ma'dan tanya kepada Sauban. Dia kata, duluni ala amalin yanfa'uni Allahu bih wa yudkhiluni al-jannah. Dia kata, Sauban, hang dapat peluang berkhidmat jadi khadam Nabi. Cerita mai dekat aku. Cerita mai dekat aku apa satu amalan yang kalau aku buat aku akan dapat manfaat dan aku boleh masuk syurga. Hang sebagai satu orang yang close dengan Nabi,
Apa Nabi pesan dekat hang, apa yang hang tengok Nabi tu buat, hang cerita mai kat aku satu. Aku tak dapat peluang tengok Nabi. Abang mai dekat aku satu benda yang aku boleh buat, yang kalau aku buat benda tu aku dapat manfaat dan aku dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Fasakata anni maliyan. Kata Ma'dan, bila aku tanya macam tu, Sauban sengah. Fasakata anni maliyan. Dia kata sejenak. Maliyan tu maksudnya sat. Sejenak Sauban ni dia sengah. Summal tafata ilayya. Tak lama lepas tu baru dia beralih kat aku. Faqala, kata Sauban, alaika bisujud. Maknanya hak dia sengap tadi tu pasal apa tuan-tuan? Dia nak cari ni apa satu hak dia boleh bagi tahu. Pasal dia ni minta suruh tunjuk satu amalan. Dia nak kena kelas cari hak paling baiknya dia nak abang dekat hang yang tanya ni. Banyak benda kalau dia nak abang, banyak benda macam malam ni tuan-tuan duduk dalam kelas kita. Esok tuan-tuan pergi pejabat, office mate tanya, semalam Ustaz Samsuri mai Taman Sadun kah? Mai Barang Garden kah? Oh, semalam mai. Semalam cerita apa siapa? Tuan-tuan, 2 jam tuan-tuan kuliah ni. Paling-paling pun 1 jam setengah. Kalau geram dia lajak pergi 2 jam. Takkan tuan-tuan nak cerita dekat office mate ni apa yang saya cakap daripada awal tadi, innal hamdalillah. Dia start dengan mukadimah dia, innal hamdalillah. Apa ya? Tuan-tuan nak kena saring, tuan-tuan nak kena filter, tuan-tuan nak kena tapih 1,5 jam punya kuliah malam ni apa satu boleh tarik bawa keluar? Apa satu boleh tarik bawa keluar? Itu yang nak kena ambil masa asal tu. Yang itulah Sauban. Apabila Ma'dan tanya dia sengap Ustaz. Dia duk scan. Nu nak cari apa satu, dia bagi tahu. Dia dapat, dia beralih kepada Ma'dan, dia kata apa? Alaika bisujud. Hang kena banyak sujud. Maksudnya apa? Hang kena sembahyang. Alaika bisujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah. Nabi kata, mana-mana orang yang sujud sembahyang sekali ya. Kalau sembahyang Aisyah 4 rakaat, dia ada berapa kali sujud? 8 kali. 1 rakaat 2 kali sujud, 8 kali sujud. Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang sujud kepada Allah sajdah, sekali sujud, apatah lagi kalau 8, apatah lagi kalau berbelah-belah, kalau berpuluh-puluh kali. Siapa yang sujud kepada Allah sekali sujud, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Dia sujud aja Allah angkat derajat dia 1 darjah. Wa hatta anhu biha khati'ah. 1 dosa hak dia buat Tuhan cancel. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau kita banyak sembahyang macam mana? Kalau kita satu orang yang subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah, memang kita tak pernah tinggal. Kita tambah pula kot tepi. Qabliyah subuh kita buat, sunat fajar, duha kita buat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Katalah kita jaga sampai macam ni, berapa kali sujud kita buat, berapa darjat kita Allah Subhanahu wa taala angkat, berapa dosa kita yang Allah pandang. Macam ni punya Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita. Kita tak rasa nak tambah ibadat kita. Kita buat hak fardu saja. Hak fardu saja pun okey dah. Kalau boleh tambah sikit. Dah masuk tahun 2020 tuan-tuan. Dah masuk tahun 2020. Tahun 2020. Tahun macam ni dia nak mai berapa ratus tahun sekali tuan-tuan? Berapa ratus tahun sekali? Tahun 10-10, tahun 20-20, tahun 30-30. Berapa ratus tahun sekali kira Ustaz? Kalau 20-20 tolak 10-10, berapa? 100 berapa? Oh, matematik dia lagu bunyi pelan, dia tak mana bunyi drive. Berapa tu? 10-10.
10. Tuan-tuan, tahun ni tahun 2020. Tuan-tuan nak jumpa pula tahun 30, 1010 tahun lagi. 1010 tahun lagi ni nak jumpa. Bukan ada special pada angka 20, bukan. Tapi nak abang kata ni, tahun 2020 ni, tahun macam ni, Allahu Akbar. Hak tak cadang nak menikah pun menikah tahun ni. Nak mai pula ni selepas 2020 ni 30 pula lagi 1010 tahun lagi. Tak ada lah. Tahun tu berubah dengan macam-macam dia cerita, kita tak berubah. Tu yang kita nak buat, nak berubah apa dia? Nak meningkatkan amal kita, nak bagi jadi ikhlas amalan yang kita buat. Kita nak supaya kemarin dengan hari ini, kita hari ini lebih baik, hari ini dengan esok, insya-Allah esok kita lebih baik daripada hari ini. Kita nak macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bila Ma'dan tanya kepada Sauban jawab macam tu. Dia kata satulah yang aku boleh ingat, sembahyang bagi banyak. Pasal apa? Satu sujud hang, Allah angkat satu darjah, padam satu dosa. Bayangkan kalau hang banyak sembahyang, berapa banyak sujud hang buat, berapa tinggi darjat hang Allah angkat, berapa banyak dosa kesilapan hang masa lampau Tuhan cancel, Tuhan erase, Tuhan delete satu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah pentingnya yang dikatakan sembahyang itu. Baik, sambung ayat tu dia kata apa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan segala mukmin yang sembahyang 5 waktu, depa tak pernah miss. Yang ada mereka itu atas sembahyang mereka itu kekal menjaganya. Daimun, kekal menjaganya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Yang kedua orang yang akan selamatnya apa dia? Dan segala mereka yang menunai pada segala harta mereka itu akan hak zakat yang maklum. Bagi orang yang ada harta, bila cukup haul 1 tahun, duit yang ada dekat dia cukup nisab. Nisab kita hari ni zakat dah berapa? Saya ingat 7,000 berapa ratus kan. Kalau dalam masa setahun duit kita ada lebih daripada 7,000 lebih, kita kena keluar 2.5%. Kalau tak buat keluar, apa jadi? Mai satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajul lahu mal la yuaddi haqqa mali illa ju'ila lahu tawqan fi 'unuqihi syuja'un aqra wa huwa yafirru minhu wa huwa yatba'u, atau kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, mana-mana orang yang ada harta, ma min rajulin lahu mal, mana-mana satu orang yang ada harta, la yuaddi haqqa malih, tapi tak keluar zakat, cukup nisab, cukup haul. Contoh, dia ambil apa? Dia ambil 15 Ramadan sebagai haul dia. Tiap-tiap kali 15 Ramadan dia kena tengok duit dia ada banyak mana. Kalau duit dia ada lebih daripada 7,500, contoh, saya buat contoh, katalah sampai 15 Ramadan tengok duit dia ada 10,000, 2.5% daripada 10,000 buat keluar bagi ke orang susah atau orang-orang yang duduk di dalam asnaf zakat. Kalau dia tak buat keluar, hadis ni kata apa? Illa ju'ila lahu tawqan fi 'unuqihi syuja'un aqra. Hadis sahih. Nabi kata apa? Di hari akhirat esok Allah akan kalung di tengkuk dia. Akan kalung di tengkuk dia macam orang masuk sukan dapat medal. Dikalungkan di tengkuk dia ulang. Yang dipanggil ulang itu
dengan nama Syuja' al-Aqra'. Syuja' maksudnya berani. Syuja' berani. Aqra' maksudnya botak. Ulang itu Nabi SAW sebut nama dia Syuja'ul Aqra', iaitu ulang yang berani dan kepala dia botak. Wa huwa yafirru minhu, orang yang di atas dunia tidak bayar zakat ini, apabila dikalungkan ulang Syuja'un Aqra' di tengkok dia, dia lari kerana takut dengan ulang ini. Dia lari. Wa huwa yatba'u, ulang tu ligat dia. Dia jadi macam bayang-bayang dia. Dia pergi mana pun ulang tu dah ada. Pasal apa? Pasal itu ulang azab, bukan ulang biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam ayat ni, orang-orang yang selamat ni adalah orang yang macam mana? Orang yang bila Allah bagi dekat dia harta, dia pastikan dia mengeluarkan hak harta itu. Zakat dikeluarkan bagi orang yang minta, dan diberikan hak zakat yang maklum, dan diberikan kepada orang yang minta sedekah yang patut-patut. Ini pun Allahu Akbar tuan-tuan. Kita pun naik pening. Budak-budak kita pergi mengaji di Mesir, buat medik, dulu sangkut tak boleh bayar yuran. Dia viral, dia main ni sampai kita tak tahu betul tak betul. Kita tak tahu. Saya saja masuk kat saya kat 15. Semua nak kena bayar yuran RM170,000. Dan nak kena bayar sebelum daripada bulan 1. RM170,000 nak bayar sebelum bulan 1, kalau tidak tak boleh ambil periksa. Kalau tuan-tuan, siapa boleh tolong sampai RM170,000 seorang? Hak mai kat kita berbelah orang. Wallahu alam. Ada juga kawan lain tu dapat pakai duk telefon tanya, ustaz betul ke tak betul yang ni? Betul ke tak betul? Wallahu alam. Kita nak kata betul pun kita tak tahu, kita nak kata tak betul pun kita tak tahu. Saya kata dekat depa, kita bagi kita dapat pahala. Dia kalau dia menipu, dia mengambil kesempatan, dia berdosa. Kita bagi atas baik sangka kita kata mungkin kot dia bagi dengan salinan surat daripada kedutaan, daripada pegawai pelajaran di sana, surat daripada universiti, exam result dia semua dia bagi, semua complete dokumen semua. Kita tengok-tengok betul kot, account number dia bagi, kita nak masuk apa kita masuk dah. Tapi kalau katalah dia bohong, tuan jaga lah ni dalam Facebook pun ni pada saya duk tengok apa, bukan sikit kawan-kawan, termasuk Dr. Zaharuddin pun kena ayat. Sampai dia pun nak kena tulis pula dalam Facebook dia. Dia kata kalau siapa-siapa dapat mesej yang kata saya minta pinjam duit, jangan percaya. Dia kata saya tak pernah minta kat siapa. Mereka boleh tipu, mereka guna nama satu tokoh yang orang kenal. Mereka bagi akaun nombor, bukan akaun nombor kau tu, akaun nombor dia. Dia bagi, dia kata tolong saya, dia dapat, so dia bayar balik, ni akaun nombor, pakai bubuh duit. Scam, ini yang kata scam. Polis bahagian commercial crime pun dah pening kepala dah macam mana nak buat dengan kes-kes yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhir zaman ni, akhir zaman. Macam-macam tipu dah ada dalam dunia lah ni. Macam-macam tipu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Melengkah betul kita kenal dia, mak bapak dia kita kenal, budak ni pun kita kenal, dan kita tahu dia duduk mengaji, dan kita tahu betul masalah dia. Yang tu kita boleh bagi jaminan betul. Hak tak tahu ni, Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Ada yang masuk kata apa? Ya Ustaz, saya ada dengar ceramah Ustaz. Ustaz ada cerita ada satu bilioner. Dia kata, Ustaz ada cerita dalam satu kuliah Ustaz, satu bilioner kaya raya nak ajak Ustaz pergi Mauritania. Dia kata, saya tahu siapa bilioner tu. Minta tolong Ustaz bagi nombor telefon dia ni. Itu punya pun ada. Allahu Akbar.
Kalau saya dapat 15 punya orang minta tolong, saya ingat dia ni ada 1,500 orang duk cari dia, duk minta tolong kat dia. Lagi kita nak jodoh, habis satu lagi tambah, jadi 1,501 orang pula pergi kat dia. Baik dia boleh duk kawan dengan kita, lepas ni dia tengok nombor kita, dia menyampah, dia duduk kirim kat aku, Allah macam ni dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, orang ada duit, orang kaya-kaya ni, dia bukan tak tolong orang, tapi dia ada list dia nak tolong. Dia tak boleh nak tolong semua orang. Bila kita minta tak dapat, kita jangan maki dia, kita kata pi lah, minta tolong tak boleh nak tolong. Tuan-tuan, dia tolong berapa banyak orang dia ada. Kita yang tak dapat masuk dalam list dia, kita jangan kata kat dia, sebab dia lagi banyak orang dia duk tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ani orang yang Allah bagi dekat dia kelebihan, ada rezeki yang lebih, kalau dia tak mau tolong orang, itu salah. Tolong takat mana yang boleh. Nak tolong semua tak boleh, tolong sikit. Tapi kalau semua orang pakai bagi seorang RM1, semua orang pakai bagi seorang RM5, semua orang pakai bagi seorang RM10, lepaslah masalah yang dihadapi oleh orang yang berkenaan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan segala mereka yang membenar hati mereka itu dengan hari kiamat dan balasannya di hari akhirat esok. Orang yang selamat adalah orang yang macam mana? Orang yang dengan akhirat ni dia percaya sungguh. Kita tahu cerita pasal akhirat ni, kita tahu. Bila bermula yang kata akhirat ni, bila kita mati. Bila kita mati, kubur tu adalah rumah pertama bagi akhirat kita. Kubur tu adalah rumah pertama yang menjadi akhirat kita. Kita mati, kita masuk dalam tu, itu alam, bukan alam kita hari ni lah, itu dia alam lain, dia panggil alam barzakh. Barzakh ni maksud apa tuan-tuan? Barzakh maksud dia apa? Maksud dia dinding. Bila masuk kubur, dia panggil alam barzakh, alam yang mendinding kita dengan dunia ni. Tak boleh keluar dah. Mati aja, tuan-tuan nak puntau keluar mai balik, nak tak boleh dah. Pasal alam yang kita duduk tu alam barzakh. Barzakh maksud dia dinding, yang tak boleh tembus mai, tak boleh. Kita dah masuk satu alam lain. Okay. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita sejauh mana kita percaya dengan akhirat ni, dengan cerita bila mati masuk alam barzakh, sejauh mana kita percaya. Dan sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni nak cerita hakikat yang kata akhirat. Kata dia, dakhultu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir. Qala fajalastu fa idza alaihi izar wa laysa alaihi ghairu. Idza al-hasir qad athara fi janbihi wa idza ana biqabdah min sya'ir nahwa as-sa' wa idza ihabun mu'allaq fabtadarat aynaya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya ibn al-Khattab? Faqultu ya nabi Allah, wa ma li la abki wa hadha al-hasir qad athara fi janbik wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara wa dhalika Kisra wa Qaisar fi thimar wal anhar wa anta nabiyullah wa safwatuh wa hadhihi khizanatuk. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya? Qultu bala. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini nak cerita ni Nabi dengan akhirat ni. Hadis ni cerita apa? Satu hari Sayyidina Umar dia nak pergi jumpa Nabi. Ni hadis Muslim ni
dah summarize, dia dah ringkaskan. Ada hadis yang lagi panjang, cerita Nabi SAW satu hari sudah kecil hati dengan isteri-isteri dia. Ini hadis ni dalam riwayat yang panjang cerita, dan Nabi satu hari sudah kecil hati dengan isteri-isteri dia. Nabi isolate diri dia, bawa diri dia pergi duduk di satu bilik kecil. Nabi manusia tuan-tuan, dia melalui. Cuma kita teruk lagi lah. Nabi ini sebagai manusia, Allah takdirkan bagi jadi untuk pengajaran kepada kita umat dia. Satu hari ada sikit kecil hati dengan isteri, Nabi bawa diri, dia duduklah satu bilik kecil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, anak dia salah seorang daripada isteri Nabi. Siapa dia? Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar menjadi isteri Nabi. Umar selain daripada sahabat, dia adalah pak mentua Nabi. Satu hari Umar tak tahu cerita, dia keluar pergi masjid. Pakcik-pakcik bawang duduk bersembang. Geng bawang ni daripada dulu ada. Cuma lah dia panggil bawang Rangers. Bila dia sampai di masjid, geng bawang Rangers duduk sembang. Apa kata mereka ni? Dia kata Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak kata main telinga Sayyidina Umar. Kalam mereka ni, cakap mereka ni, Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak main telinga Sayyidina Umar. Terus trigger. Pasal apa? Anak dia Hafsah, isteri Nabi. Dia terus pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pergi rumah Aisyah dalam hadis yang panjang, hadis sahih. Dia sampai di rumah Aisyah, Umar kata apa dekat Aisyah? Dia kata, puas hati kan buat Nabi jadi macam ni, Nabi jadi sedih macam ni. Dia pergi tala dekat Aisyah, dia kata lagu tu. Sayyidina Umar, dia tak pandang orang lain, bagi dia Nabi priority. Hampa sakitkan hati Nabi, hampa sakitkan hati aku. Dia pergi rumah Aisyah, dia kata ke Aisyah, hampa hati ke? Hampa boleh sakitkan hati Nabi, hampa hati ke? Tentang Aisyah pun manusia. Dia jawab balik dekat Umar ni. Dia kata, yang main duk tanya saya pasal apa? Pergi tanya anak kan? Kata lu betul. Pasal apa? Pasal Aisyah dengan Hafsah, dua-dua isteri Nabi. Bukan aku seorang isteri Nabi, Hafsah pun isteri Nabi juga, anak. Umar pun dengar tak apa. Dia kawat pergi rumah Hafsah pula. Soalan sama, dia kata kepada Hafsah. Dia Hafsah, dia kata, puas hati hang boleh sakitkan hati Nabi. Hafsah, dekat Hafsah tambah sikit lagi lah pasal anak sendiri. Dalam hadis, tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Hafsah, hang jangan perasan kata hang tu apa sangat. Kalau tak kerana aku, Nabi tak kebulakkan. Dia pergi bubuh yang tu. Dia kata, kalau tak kerana Nabi tengok aku, Nabi tak mau hang ni. Dia kata, menangis Hafsah ni, menangis. Dalam hadis yang panjang. Lepas itu Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terus keluar pergi cari Nabi. Sampai di bilik Nabi duduk ni. Ada satu guard jaga di bawah ni, satu nama dia Rabah. Umar tanya dia, Nabi mana? Dia tunjuk Nabi duduk ada. Tolong bagi tahu dekat Nabi, aku nak jumpa. Rabah ni buat tak tahu ya. Kat Sayyidina Umar, mungkin pesan Nabi ikut tu sedut layan siapa kot. Hadis tak cerita. Tapi Rabah buat tak tahu. Umar up sikit volume dia, up sikit. Dia kata, tolong abang dekat Nabi, Umar nak jumpa. Dan Umar mai bukan nak jadi lawyer kepada Hafsah. Dia kata, abang dekat Nabi, aku bukan main nak pertahankan anak aku. Kalau diberi pilih, aku pertahan Nabi daripada anak aku. Kalau Nabi suruh aku pancung anak aku pancung. Dia kata. Umar dengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Volume naik. Nabi sudah dengar.
Nabi kata Karabah, bagi Umar masuk. Ni hadis ni. Hadis yang dah diringkaskan ni, dia startkan tu. Masuklah Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata fajalastu, aku pun pergi duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza alaihi izar wa laysa alaihi ghair. Nabi pakai kain pinggang aja. Dia kata Nabi tak ada pakai baju ke kain lain, tak ada, pakai kain pinggang aja. Bila masuk tengok Nabi dalam keadaan pakai kain pinggang saja. Wa idzal hasir qad athara fi janbi. Tengok ya Allah, bukan ada satu tilam, bukan ada Nabi cuma tidur atas tikar kulit tamar, tikar daun tamar aja. Lekat bekas dirosok Nabi ni sebab tak pakai baju. Bila Sayyidina Umar masuk tengok Nabi duduk dirosok ni, lekat kesan tikar daun tamar. Wa idza ana biqabdah min sya'ir nahwa sa'. Dia kata dia pun tengok dalam bilik Nabi duduk tu adalah syair ni gandum. Ada kot secekak, qabdah ni masuk ni secekak. Apa beza Nabi nak masak makan? Adalah gandum lebih kurang 1 sa'. Secekak tu lebih kurang 1 sa'. Lebih kurang 3 liter. 1 sa' kalau ikut kiraan lebih kurang 3.1 liter, lebih kurang macam tu. Sikit sangat makanan yang ada di rumah Nabi. Wa idza ihabun mu'allaq, dia tengok adalah satu baju lusuh, baju yang dah usang duk sangkut. Dia tengok, nak cerita kat kita, nak cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lagu tu. Kalau zaman lah ni kata tuan-tuan, di rumah Tok Guru ni Aziz, Allahu Akbar, rumah sebelah masjid di Pulau Melaka tu dengan rumah kayu, dengan masuk pi bangku pun bangku rotan, tak ada rozel apa semua ni, bangku rotan. Yang ada rak kita 20 tahun jadi Menteri Besar Kelantan, negeri kaya balak, tak melekat. Bukan kata kayu balak tak melekat, kulit balak, habuk balak pun tak lekat kat dia, tak lekat di hati dia. Macam tu Nabi SAW lebih daripada tu lagi. Dia tengok ihab mu'allaq, ada satu kain duk gantung, baju duk gantung. Faqadarat aynaya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata yang mata keluar, tak boleh tahan. Bila tengok aja yang mata turun. Dia kata faqala ma yubkika ya ibn Al-Khattab. Nabi bila tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni air mata keluar, Nabi kata awak menangis pasal apa? Nabi tanya dekat dia, Umar ya ibn Al-Khattab, menangis pasal apa? Faqultu ya Nabi Allah wa mali la abki. Sayyidina Umar kata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, macam mana saya tak menangis? Wa hadzal hasir qad athara fi janbik. Tuan tidur atas tikar tamar sampai lekat bekas di rusuk tuan. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Tuan duduk dalam bilik yang apa yang ada, apa yang aku tengok ni aja, tak ada apa dah. Aku tengok satu tikar tamar, aku tengok satu baju usang, baju lusuh yang digantung, aku tengok satu syair, satu genggam gandum. Allahu Akbar, macam mana aku tak menangis? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata wa dzalika Kisra wa Qaisar fi thimar wal anhar. Dia kata sedangkan pemerintah Rom dan pemerintah Parsi, dia duduk di dalam buah-buahan yang bertimbun-timbun. Istana mereka ada sungai yang duk mengalir.
Dia kata Kisra, Kaisar, ni Rom, Parsi, mereka bukan orang Islam, tapi mereka hidup dalam kemewahan, dalam kekayaan. Sedangkan engkau wa anta nabiyullah, dia kata sedangkan Tuhan adalah Nabi, adalah Rasulullah, wasafwatuh, dan Tuhan adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan hidup macam ni. Wa hadhihi khizanatuk, inilah saja bilik yang Tuhan duduk. Allahu akbar, macam mana saya tak sedih, dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, ya ibn al-Khattab, Nabi kata, wahai Umar, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Nabi kata, Umar, hang tak reda ke dengan akhirat punya kesenangan Allah nak tunggu nak bagi kat kita? Dunia ni bagi pilah kat mereka. Allahu akbar. Nabi kata, Umar, hang tak reda ke? Allah sudah janji senang akhirat dekat kita. Dunia ini pemerintah Rom, pemerintah Parsi, macam yang hang kata tadi, dunia ni hak depa, biar pi. Akhirat Allah akan bagi dekat kita jauh lebih baik apa yang mereka ada pada hari ini. Qultu, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bala ya Rasulullah. Dia kata, ya, saya faham ya Rasulullah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, jangan salah faham. Tu nak beritahu, jangan salah faham. Bukan Islam suruh kita hidup susah atas dunia, bukan. Yang hadis ni nak beritahu kat kita apa dia? Kita tak boleh ikut mereka. Mereka senang pasal mereka tidak ada haram halal dalam hidup mereka. Orang Islam disuruh ambil bahagian atas dunia, tapi pastikan bahagian itu halal. Jadi kalau nak kira hak halal, dia tak boleh dapat banyak macam orang hak tak ada haram halal. Tak boleh sama. Tuan-tuan, tuan-tuan beli share. Okay? Tuan-tuan beli share, tapi share yang melibatkan counter syariah. Okay? Tuan-tuan masuk dalam stock market, tuan-tuan beli share, tapi share yang kita boleh main ni share apa? Share yang syariah compliance, yang memang disahkan urus niaga semua patuh syariah. Hak tu kita boleh ambil. Hak bukan Islam ni, dia masuk, dia tak nak kira kaunter haram halal, dia masuk Carlsberg, dia masuk semua hak minuman keras, judi, kasino, chef, dia masuk di sana untuk berlambak-lambak. Kita punya hak patuh syariah ni jenuh lah, macam kayu gerek ni, ada kayu. Nak boleh duit ni, ya Allah, putih hantai tak tahu berapa kali putih hantai. Duk boleh sakit aja banyak daripada boleh duit. Baik. Yang Nabi SAW nak abang ni apa dia? Bukan tak boleh kita nak cari kesenangan, tetapi cari yang halal. Jadi adat dia dah, bila cari hak halal ni, dia tak akan dapat semewah golongan yang ambil tak kira haram halal. Dia nak abang yang tu. Bukan hadis ni nak abang kata orang Islam apa tak boleh kaya, hampa kena susah, kena duduk dalam pondok sengit, kena sentiasa seumur hidup meminta-minta. Bukan itu yang nak dihabang oleh hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan ketika berlaku perang Khandaq, itu perang Khandaq ni idea yang dicetuskan oleh Salman Al-Farisi. Dia bagi idea dekat Nabi, suruh korek apa? Korek parit. Apabila musuh nak attack Madinah, sebelum sampai Madinah, baru sampai di situ, dia akan jatuh dalam lubang yang dikorek ni. Idea Salman Al-Farisi ni Nabi SAW terima. Semasa dok korek parit dalam perang Khandaq tu, lah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia kata, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahfirul Khandaq. Kami ni tengah duk korek ni parit dalam perang Khandaq ni, Nabi main. Wa nanqulu turab ala aktafina.
Ni dah korek, tanah hak korek tu buah atas bau, bawa pergi buah dia lain. Korek parit ni, buah tanah tu bawa pergi buang dia lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama duk korek dengan sahabat-sahabat ni. Nabi tak jadi tanding. Dia sama dengan sahabat-sahabat. Sahabat korek, dia korek. Sahabat tanggung pasir pergi buang, dia tanggung pasir pergi buang. Sambil itu Nabi nak menggembirakan sahabat-sahabat yang duk buat kerja dalam perang Khandaq ni. Nabi nak gembirakan. Nabi sebut, Nabi kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Benda tu jadi macam nasyid. Nabi duk sebut dalam macam nasyid. Nabi sebut la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada hidup yang hakiki, melainkan hidup yang hakiki adalah hidup di hari akhirat. Nasyid yang dinyanyikan itu membawa makna dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. So dunia ni hidup untuk beribadat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, kerja untuk mendapat hasil pada hari akhirat. Hak akhirat esok ni keutamaan kita. Pasal apa? Pasal hidup atas dunia ni dia ada hari mati dia. Hidup pula untuk akhirat esok tidak ada mati. Hak nu lagi lama daripada hak ni. Keutamaan kita yang sana. Pastikan hidup ni kita ambil yang halal semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang inilah yang dia nak beritahu di antara ciri-ciri orang baik. Dia kata apa? Dia kata walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan segala mereka yang percaya sungguh-sungguh, membenar hati mereka itu dengan hari kiamat dan juga balasan yang ada di sana. Dan di antaranya juga ialah walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, dan segala mereka yang daripada azab Tuhan mereka itu mereka sangat takut. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun, kerana bahawasanya azab Tuhan itu tiada boleh aman daripada lepasnya. Orang yang selamat dunia akhirat adalah orang yang dia percaya kata di sana ada syurga, ada neraka, dan dia takut dengan neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Takut. Itu adalah hadis. Nabi kata apa? Hadis daripada Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata narukum hadhihi allati tuqidun juz'un wahid min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi kata, qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harrihinna, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata apa? Satu hari Nabi kata dekat sahabat ada ni, Nabi kata hampa tahu api. Nabi kata hampa tahu api yang hampa duk guna hari-hari. Nabi kata hampa guna api untuk masak makan, hampa guna api untuk jerang ayam, hampa guna api untuk nak panggang binatang yang disembelih. Hampa duk guna api itu. Hampa tahu dak api itu? Nabi kata juz'un wahid min 70 juz'an min harri jahannam. Tu api yang hampa duk panggang kambing tu, Nabi kata itu 1/70 daripada api neraka jahannam. Tu yang hampa duk panggang kambing boleh masak sampai ke tulang tu. Daging kambing tu masak sampai ke tulang, panas api tu. Nabi kata tu api yang hampa duk panggang kambing tu, api tu 1/70 daripada panas api neraka. Sahabat bila dengar macam tu, qalu wallah in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, api dunia tu hak kami duk panggang kambing tu, api tu kalau guna buat bakar pun dah cukup lah ibadah. Jangan cerita kata itu 1/70. Kalau hak tu guna bakar kita di neraka esok,
Dia kata cukup dah azab dah cukup dah. Kata Nabi SAW, Nabi kata, fa innaha fuddilat bi 69 juz'an. Nabi kata no. Api neraka tambah lagi 69 kali lagi. Nabi kata itu api neraka. Kulluhunna mithlu harrihinna. Tiap-tiap satu tambah itu sama panas dengan hak tu, dengan hak 1/70. 1/70 dah cukup panas dah. Kalau gandakan kepanasan itu, kena gandakan 69 kali. Tiap-tiap ganda itu sama panas. Bayangkan yang kata api neraka ni macam mana. Manusia yang dia faham tentang hakikat neraka ni, dia akan jadi orang baik. Dia takut. Macam orang kita ada buat jenayah dalam negeri kita lah ni. Hakim jatuh hukuman penjara 15 tahun. Dia boleh renyah. Dia renyah tak? 15 kian. Okey. Hakim kata tak habis lagi. Serta 5 kali sebatan. Kecok terus muka. 5 kali sebat lengang. Tambah lagi 15 tahun tak apa. Dia kata daripada kena 5 kali sebat. Sebat yang dijalankan di penjara kita hari ini, sebat dia. Sekali dia bagi tuan-tuan, dia tarik keluar isi sebaring. Islam tak bagi sebab macam tu, Islam tak bagi. Tapi itulah sebat yang ada dalam penjara hari ini. Dia bagi sekali sebat, 2 kali sebat, masuk jail balik. Nak tunggu baik balik tu, bekas kena sebat tu, nak tunggu baik yang tu berapa bulan. Kalau kena 15 kali, kalau dia bagi sedah lagi tu, senapas dia bagi tuan-tuan, jadi skeleton. Isi jatuh berambang bergedebak ke atas tanah ni. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Habaq kata penjara 15 tahun dia boleh kenyang. Habaq kata sebat 5 kali kecok. Dia tanya lawyer dia, disembang ni boleh kautim hak 5 kali sebat tu ganti 15 tahun lagi tak apa, saya duduk dalam jail. Sebab apa? Dia duduk dalam jail, dia dah duduk makam tuan guru dah. Sebab dia duduk masuk keluar, hadu ada dalam tu semua anak murid dia. Dia masuk balik, dia tengok, oh Sifu mai balik. Sifu dia panggil kadang. Masuk tu terus jadi abang besar. Dia orang lama dalam tu. Tuan-tuan tengok kan, filem-filem orang putih apa semua duk cerita, sama aja. Cerita dia lebih kurang tu aja. Dalam tu dia ada satu komuniti lain pula dalam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tuan? Baik. Nabi SAW bagi tahu yang kita dahsyatnya api neraka Allah ni. Api dunia tu 1/70. Dia ada 70 kali. Ganda panas tu ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka esok ni. Baik. Firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan segala mereka yang ada bagi mereka itu faraj, mereka itu memelihara sekalian mereka itu daripada zina, melainkan atas isteri mereka itu atau atas hamba perempuan yang mereka miliki oleh tangan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu tiada kebajikan. Wallahu a'lam. Kita sambung kemudian. Jadi ada panjang lagi. InsyaAllah pada bulan depan tuan-tuan kita akan sambung cerita pasal zina. Okey. Dia cerita di sini di antara ciri-ciri orang baik itu ialah orang yang menjaga kemaluan. Dia kata ia ni satu malapetaka besar tuan-tuan. Bulan depan insya-Allah kita akan tengok hadis-hadis yang menceritakan tentang amaran daripada Allah dan amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahana zina ni. Dan sekali dengan saya akan dapatkan statistik daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, statistik anak zina di negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dengar nanti terkejut. Betul. Betapa kroniknya masalah zina dalam masyarakat hari ini. Kronik. Bukan teruk lagi dah. Kronik masalah zina ni. Dan kita akan pasang balik statistik tu
dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zina ni. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sebut, Nabi kata umat ini tidak dianggap binasa sehinggalah hampa akan tengok pada satu hari zina tepi jalan. Nabi kata hadu ada ni dah teruk dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kemarin polis trafik dengan apa buat roadblock dekat bor, dekat Butterworth Outring. Kalau Penang ni ada Por, Penang Outring, Butterworth ada Butterworth Outring. Daripada Penang Port nak pergi ke Bagajam tu, dia ada satu laluan tepi laut tu. Tuan baca lah Facebook pun sejuk kaki lah. Bukan cerita pasal polis roadblock sejuk kaki ni, sejuk kaki pasal kereta duk berhenti tapi duk beringgut. Itu semua projek tu. Itu semua projek yang contribute kepada bilangan anak zina di Pulau Pinang. Paling kita takut apa dia? Na'udzubillahi min zalik. Takut anak kita ada di situ. Kemarin polis pergi buat roadblock, tahan, dalam Facebook polis kena maki berkenyah-kenyah. Kata apa? Kata polis buta perut pergi buat roadblock sampai dia tak sembahyang maghrib, dia kata sangkut tentu. Hak betul-betul lah. Hak memang nakai ni yang masalah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana Nabi SAW kata tidak binasa umat ini sehinggalah Nabi kata hampa nanti tengok satu laki-laki mai dekat satu perempuan terus berzina di tepi jalan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa hadis Nabi yang apabila kita baca, Allahu Akbar, kita teringat kata rupanya 1400 tahun dulu Nabi dah habaq dah benda ni nak jadi. Tapi kita tak ambil berat kepada benda-benda ni semua. Kita take for granted. Kita ambil mudah. Kita tak mau ambil serius apa yang Nabi SAW pesan. Sehingga kan malapetaka onak ni jadi dalam rumah kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kita habis masa dengan marah kerajaan, kita habis masa dengan marah polis, kita habis masa dengan marah semua orang, kita marah. Tapi kita sendiri tak pernah suluh diri kita. Apa dah kita buat kepada anak bini kita di rumah? Jaga dahkah kita kepada anak bini kita di rumah? Kita tak pernah question diri kita sendiri. Bila-bila masa pun kita ni is a good judge untuk orang lain, dan kita adalah is a good lawyer untuk diri kita sendiri. Kemahau ni, you know? Kita adalah hakim yang hebat ketika nak jatuhkan hukum ke orang lain. Kita hakim hebat. Tapi kita juga adalah lawyer yang hebat ketika nak pertahankan diri kita sendiri. Kita bila pun tak salah, orang bila-bila pun salah. Benda ni yang kita nak kupas satu-satu bulan depan insya-Allah. Dia akan mula cerita tentang malapetaka zina, kemudian dia akan main cerita tentang amanah. Bukan parti amanah. Amanah yang Allah bagi dekat manusia. Ni ayat akan datang ni. Amanah yang Allah bagi dekat kita ni. Apa amanah yang Allah bagi? Tiap-tiap hari Jumaat, mana dia member? Ni dia member. Tiap-tiap hari Jumaat khatib akan baca ayat, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami offer amanah kepada langit, kepada bumi, kepada jibal, kepada bukit. Tuhan kata ni amanah ni. Amanah ni berat tuan-tuan. Allah kata waktu Allah nak bagi amanah ni, Allah offer dekat langit, Allah offer dekat bumi, Allah offer dekat bukit yang besar-besar ni. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Langit, bukit, bukau, bumi semua tak mau terima amanah ni. Depa kata depa tak boleh tanggung amanah ini. Wa hamalahal insan. Manusia yang kecil keding ni terima, ya Allah bagi saya boleh settle benda ni.
Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tuhan kata inilah manusia, depa ni zaluman, depa menzalimi diri depa. Depa tak mampu tapi depa nak amanah itu. Jahula, pasal apa yang dia pergi jadi lagu tu? Dia tak mampu tapi dia nak pikul amanah. Pasal apa? Jahula, pasal bodoh. Manusia ni bodoh. Tuhan kata dia pergi terima tanggungjawab sedangkan dia tahu dia tak boleh tunai. Tu bulan depan jadi macam malam ni juga. Baru biasa yang tu. Lepas dia nanti mai cerita saksi pula. Cerita saksi. Disuruh kita ni kalau nak jadi saksi, jadilah saksi yang benar. Jangan jadi saksi bohong. InsyaAllah kita akan tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi ancaman kepada orang yang volunteer dia nak jadi saksi sedangkan dia berbohong. Dia tak ada di situ, dia kata dia ada. Bohong ni, menjadi saksi bohong ini, apa ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala? Nabi nanti bagi tahu kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan hebatnya surah Al-Ma'arij yang kita dok baca ni, dia dah bagi dah satu benda, 8 benda yang manusia kena jaga ni. Dia start dengan apa tadi tuan-tuan? Cuba nak test tengok. Dia start dengan apa tadi? Semayang. Dia start dengan suruh jaga semayang. Lepas tu dia beritahu apa? Hana bodoh apa dia? Ni test ni. Bukan ada markah apa. Tapi saja. Yang kedua apa dia? Zakat. Zakat bila cukup nisab, bila cukup haul kena bawa keluar zakat. Kalau tak bawa keluar apa dia? Tadi kita abang apa dia? Yang buah kalung di tengkuk ni apa dia? Syuja' aqra. Ulang botak nanti kalung di tengkuk, mana dia pi ulang ni tiligan dia. Yang ketiga dia beritahu apa? Percaya sungguh-sungguh dengan cerita akhirat. Dan kita cerita tadi apa dia? Nabi SAW duduklah satu bilik, Sayyidina Umar mai jumpa dia. Umar tengok macam mana keadaan Nabi dalam bilik tu. Teringat cerita Tok Ni Aziz tadi. Tu ringkas lah tu. Macam tu keadaan hakikat yang kata dunia ni macam mana dan akhirat itu macam mana. Tu kita dah cerita. Kemudian yang keempat apa dia? Atas ni apa dia? Azab neraka. Kita bawa mai hadis cerita pasal apa? Panas api neraka ni berapa? 70 kali ganda daripada api yang kita duk tengok di atas dunia. Itu nombor 4. Yang kelima insya-Allah bulan depan. Apa dia? Zina. Menjaga maruah diri, jangan terlibat dengan zina. Ini nombor 5. Kemudian nombor 6, nombor 7, mai nombor 8. Allah repeat balik dalam surah Al-Ma'arij ni. Apa dia? Semayang. Dia repeat balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah ni lupa ke? Tadi dia dah sebut dah semayang nombor 1 tadi. Dia lupa ke? Dia sebut balik nombor 8. Dia lupa ke? No. Ulama tafsir kata Allah tidak lupa. Tetapi Allah nak tunjuk pentingnya benda tu. Maka Allah repeat lagi sekali sebut sembahyang di nombor 8. Nombor 1 pun sembahyang, nombor 8 pun sembahyang. Lagi sekali kita nanti cerita tentang hal berkaitan dengan sembahyang dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Kemudian yang akan datang juga tuan-tuan, kita akan cerita tentang orang kafir. Okey. Dia tak ada ingat nak masuk Islam, tapi punya nak tahu tentang Islam. Kita nanti cerita satu video daripada viral baru ni. Satu video, satu orang duk bagi speech di negeri orang putih, duk cerita pasal Islam. Dia kata, hampa tahu tak? Dia kata, kalau berdasarkan kepada kepercayaan orang Islam, sebelum mai hari kiamat, dia akan mai satu orang yang nama dia Mahdi. Dia kata. Ada satu video, tuan-tuan kena tengok video tu. Dan orang putih ni cerita. Dia kata berdasarkan orang Islam ni, dia kata Isa ini sebenarnya bukan Tuhan. Kita duk kata Isa ni Tuhan. Isa is not God, dia kata. Tapi Isa is a messenger. Jesus dia sebut is a messenger. Dan dia kata Isa akan come back. Orang Islam kata Isa akan come back. Isa akan mai balik ke dunia ini.
Dan dia kata Isam mai menjadi seorang Muslim, dia ikut ajaran Muhammad, dia kata dalam video tu, matching dengan ayat yang kita nak baca bulan depan insya-Allah. Nak cerita kata apa? Kata non-Muslim, non-believers, dia kata orang yang kata tak percaya kepada Islam ni, apa-apanya duk baca tentang Islam. Itu apa yang dia duk cerita dalam video tu, itu hadis Nabi punya cerita. Dia baca, dia study, dia tengok balik dengan apa yang dia duk percaya selama ni, dia pergi bagi talk dekat orang-orang dia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia pun biar betul, kalau betul sungguh Islam kata ni kacau. Nampak tuan-tuan? Orang bukan Islam duk ambil tahu. Ini ayat yang akan datang, dia akan main dekat kita cerita ni. Orang bukan Islam tapi ambil tahu tentang Islam. Kemudian saya sebut di masjid mana baru ni, satu ni keluar daripada satu statement daripada Henry Kissinger. Henry Kissinger, bekas setiausaha negara Amerika, umur dah 89 dia. Muda sikit daripada Tun Mahathir, umur 89 dia. Tak duduk tiba-tiba pergi buat statement, dia bercakap apa, kalau berlaku World War yang ketiga, dia kata mereka akan make sure orang Islam bagi clear bang, tak mau dengar nama orang Islam. Ayat yang akan datang dalam surah Al-Ma'arij ayat 41, insya-Allah kalau dah bulan depan kita baca. Allah kata apa? Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah kata sekali-kali kami tidak akan dapat dikalahkan oleh siapa-siapa. Sebutlah kata World War 3 jadi, mereka akan habis orang Islam dengan agama Islam semua, mereka nak bungkus buang. Allah dah kata dalam Quran, Allah kata apa? Wa ma nahnu bimasbuqin. Tidak sekali-kali kami ini dapat dikalahkan. Maknanya apa tuan-tuan? Islam dan orang Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena buat apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hampa jaga agama Allah, Allah jaga hampa. Allah akan kukuhkan tapak kaki hampa semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita masa, Allah bagi dekat kita sehat, Allah bagi dekat kita ruang untuk kita duduk, untuk kita hadam, untuk kita digest ayat-ayat Quran ini supaya kita faham apa sebenarnya yang ada di depan kita. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.